Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ustazah Fatimah Syar bin Muhammad Nordin selaku penceramah jemputan pada malam ini beserta imamnya yang berada di belakang, Ustaz Farnadi. Yang dihormati Wan Nur Hidayat bin Wan Muhammad yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, para pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat datang ke program Bicara Hikmah Risalah Hati Raja Sehari. Para hadirin yang dihormati sekalian, program Bicara Hikmah Risalah Hati Raja Sehari merupakan program pembukaan bagi program Marathon Ilmu Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang akan dijalankan dari 13 hingga 16 Mei 2013 atas kerjasama Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia serta Badan Dakwah dan Rohani pada UPNM. Objektif program ini diadakan adalah bertujuan untuk melahirkan siswa yang dapat mempraktikkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan seharian mereka serta sebagai satu ruang perkongsian dan percambahan ilmu Islam, terutamanya kepada siswa yang akan menjadi pembangkit ummah pada masa akan datang. Para hadirin yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan majlis seterusnya kepada Pegawai KSM Muhammad Ikhwan bin Zulkifli selaku moderator pada malam ini bagi meneruskan program yang bertajuk Risalah Hati Raja Sehari. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow dia Ustazah dan Yaakob, salah satu hikmah untuk nak naikkan perasaan orang. Jadi bila slow jadi kuat apa dia Ustazah? Saya buktikan kepada Ustazah. Assalamualaikum cinta. Ya, jangan salam lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, saudari pengurusi majlis yang dikasihi, yang di-Pertua Perwakilan Pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Ketua Kadet Wan Hidayat, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihkan Allah sekalian. Jadi saya banyakkan sing-singi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita diizinkan untuk sama-sama berada dalam dewan pada malam ini dalam satu situasi yang terkejut memang kan. Alhamdulillah, walaupun terkejut-terkejut pun ada juga yang hadir untuk bersama-sama kita pada malam ini. Jadi insya-Allah tadi sebelum start majlis pun kita telah sama-sama menyanyikan alunan ayat Asmaul Husna
kata-kata atau nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab anda teringat dalam satu kata Ustaz Parojoy. Ustaz Parojoy bercakap, ada pesan dalam satu ceramah dia, kita bila nak jadi kuat, kita kena dekat dengan Allah yang Maha Kuat. Kita bila nak jadi seorang yang penyayang, kita kena dekat dengan Allah yang Maha Penyayang. Dan kita nak jadi seorang yang pemurah, seorang yang penuh dengan kasih sayang, seorang yang penuh dengan sifat penyabar, maknanya kita perlu dekat kepada Allah yang Maha Penyabar, Allah yang Maha Pengasih, dan Allah yang Maha Penyayang. Sebab umpunya segala perasaan, umpunya segala kekuatan itu adalah berpunca daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah tidak memberikan pada kita kekuatan itu, tiadalah kekuatan kita pada waktu itu. Dan semuanya itu umpunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan alunan ayat Asmaul Husna, walaupun tak berapa nak kuat, tak berapa nak buat energi, mungkin ada yang penat kan, kena komando rest time tadi kan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita bersama-sama dalam dewan ini, jangan terkejut dengan tajuk ni tau. Kita tengok tajuk ni macam nak kahwin ni kan. Risalah Hati Raja Sehari. Selalunya kalau biasa-biasa tajuk yang kita mendengar, cinta remaja, cinta kasih sayang kan, contohlah kan. Tapi hari ini tajuk yang cuba dibawakan pada malam ini adalah satu tajuk yang saya rasa satu tajuk yang bagus untuk kita sama-sama perbincangkan, sama-sama kita kongsikan bersama-sama pada malam ini, iaitu Risalah Hati Raja Sehari. So apakah dimaksudkan dengan risalah hati, apakah dimaksud dengan ungkapan Raja Sehari itu. So kita akan bincangkan pada malam ini bersama-sama, dan kita akan buka dalam sesi perbincangan, kemudian untuk sama-sama kita berkongsi. Mungkin Ustazah atau Saudara Yaakob Yusra tidak mahu bercakap banyak, mungkin kita akan boleh buka pada sesi soalan atau sesi perbincangan kemudian. Tetapi sebelum kita terus perbincangan atau forum kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita bersama-sama kita pada malam ini, untuk kita sama-sama rungkaikan, kita sama-sama bincangkan tentang tajuk Risalah Hati Raja Sehari. Jadi sebelah saya atau ahli panel pertama, Ustaz Yaakob Yusra. Dia dekat sini je nampak macam ni kan, dekat belah utara kan. Siapa duduk belah SP, duduk belah Gurun, nampaknya Ustaz Yaakob Yusra ni orang kenal kan. Nampak yang macam ni kan. Tapi Ustaz Yaakob Yusra kita boleh panggil dia kat sini, insyaAllah mengambil dalam bidang penjawatan akhir pengurusan semua manusia kan, pengurusan semua manusia, dan insyaAllah akan menamatkan pelajarannya atau graduate dalam bulan 10 tahun ini. Dan moga-moga Allah uruskan urusan lah. Sudah berumah tangga, antara pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang sudah kahwin awal. Dan dah anak belum? Tak ada lagi? Okey. Aduh, tak silap anak, aduh. Tapi yang ajaibnya atau magicnya Yaakob Yusra, dia punya zaujah dia berada beribu-ribu batu daripada Malaysia. Ini tengah belajar di Mesir, Universiti Al-Azhar kan? Ya, Universiti Al-Azhar. Satu pengorbanan cinta yang cukup menarik. Awal-awalnya mungkin nampak sedih, nanti bila dah ada anak, dah ada cucu, bila claim, seronoklah cerita. Okey. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama bincangkan dengan Yaakob Yusra pada malam ini. Jadi kita terus kepada ahli panel kedua. Mungkin tidak asing daripada tuan-tuan dan perempuan. Kenal tak Ustazah? Kenal. Siapa tak kenal tu memang. Okey. Ustazah Fatimah Syarha merupakan seorang penulis buku yang cukup terkenal pun dalam peringkat remaja-remaja lah kan. Kalau sebut pasal Ustazah Fatimah Syarha, mungkin terbayang Ustazah Fatimah Syarha, mungkin kita akan ingat cinta. Tak ada nak ingat benda lain lah, betul tak? Betul, dia pun yang cakap Ustazah. Jadi insyaAllah Ustazah telah memberikan banyak jenis buku-buku. Dan banyak buku yang buku itu yang tebal tu nama apa? Sebarkan Cintamu. Mak saya selesai baca sebelum saya berumah tangga. Mak saya suruh kan? Saya tak terbaca-baca gitu kan, tebal sangat. Tapi saya tertarik dengan satu buku Ustazah, iaitu Cinta Ikhlas. Sebab Cinta Ikhlas, buku itu cukup menyentuh perasaan saya, dan dia membuatkan saya tidak sabar untuk berumah tangga pula. Okey, jadi insyaAllah tak lama lagi. Jadi buku terbaru Ustazah tak silap saya baru keluarkan dalam sistem buku ni. Buku apa Ustazah?
Yes, tajuk kita pada malam ini adalah buku terbaru Ustazah, iaitu Risalah Hati Raja Sehari. So, Alhamdulillah Ustazah hadir bersama-sama kita pada malam ini. Mungkin lepas ini Ustazah ada buat buku tak? Ada? Lagi bagus. Lepas ni Ustazah pun ada buat buku ini, Risalah Hati Raja Sehari. So, lepas ni mungkin kita boleh dapatkan sign, kan? Kalau kita dah bincang tentang tajuk ini, kita boleh dapatkan sign terus daripada Ustazah. Nak hadiahkan kepada buah hati pun boleh, nak hadiahkan kepada bakal suami atau bakal isteri pun boleh. Jadi insyaAllah kita terus pada perbincangan kita pada malam ini, buang masa. Jadi saya nak tanyakan soalan cepu mas kepada pengantin muda kita pada malam ini, untuk sama-sama membincangkan atau mengupas tentang tajuk ini. Jadi ini kita tengok tentang frasa pertama, iaitu risalah hati. So, pada pendapat atau pandangan Saudara Yusra, apakah yang dimaksudkan dengan istilah hati itu? Sebab yang saya tak tahu lah sama ada hadis, tak salah daripada Ibn Qayyim al-Jawzi saya. Jadi cakap hati ini, bila baiklah hati itu, maka baiklah akhlak kita. So hati ini orang kata pun macam umpama nadi utama seorang Muslim. Hati itu adalah akhlak kita. So mungkin Saudara Yusra ada dari segi sudut pandangan atau pendapat yang berbeza untuk kita sama-sama bincangkan pada malam ini kepada audiens yang ada pada malam ini, yang sanggup menanti. Ustazah dia tunggu daripada pukul 9, daripada Isyak tunggu je Ustazah datang. Sebab ada sejarah yang sebelum ni, yang baru-baru ni yang Ustazah dijangkakan untuk datang untuk dalam majlis ni, tapi Allah izin kita hanya boleh mengatur, tapi Ustazah tidak dapat datang. Dan Saudara Yaakob Yusra lah yang telah mengisi selama 2 jam penyampaian pada malam itu. Jadi insyaAllah saya teruskan majlis dengan soalan yang saya ajukan kepada Yusra pada tadi, pada waktu sebentar tadi, untuk sama-sama kita kongsikan dengan audiens. Tafadhal mashkurah. Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال رواه البخاري. Bila pertamanya manjatkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala, keizinan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan muslimin muslimat dan ana bersama dengan ustazah, sama dengan pengerusi majlis, dalam keadaan kita berada dalam majlis ilmu yang kita harapkan Allah kirimkan para malaikat untuk bersama dengan kita insya-Allah. Jadi yang anda hormati tuan pengerusi majlis, sahabat anda, saudara ikhwan, dan yang nak dikasihi tak boleh kasih lah, isteri suami duduk belakang. Yang dihormati juga, yang dihormati ustazah Fatimah Syarhah. Jadi seterusnya muslimin muslimat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik pada soalan yang ada, terus pada soalan sebab agak lewat kita ni, jadi akan terus pada soalan yang ini mengenai risalah hati. Untuk maklumat, pukul 7 baru tak menjadi panel. Esok panel sekali lagi, mampu je nak susun. Ni anda minta izin siap-siap. Anda kuliah memang anda tak biasa bercakap dalam bahasa luar. I'm not from KL. I was born at Terengganu. Tak boleh nak cakap Terengganu dengan Kedah, tapi anda prefer Kedah lah. Nak cakap Kedah boleh ni sikit, sedap sikit. Jadi insya-Allah berbalik pada soalan dikatakan risalah hati, berbalik kita tengok boleh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mulakan ayat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji dalam kalangan kamu, ayyukum ahsanu amala. Amal ibadah siapa, amal perbuatan siapa, amal yang dilakukan kita ini yang paling berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat itu, wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka dalam keadaan ayat ini Allah mencontohkan kepada kita apa jo yang kita lakukan tadi dalam keadaan berbalik.
Setiap perbuatan yang kita lakukan kali disandarkan dengan Allah nak nilai bukan dari sudut yang dikatakan kuantiti, tapi Allah nak tengok pada kualiti. Maka bersabitlah dengan keadaan muslimin muslimat yang hadir dalam keadaan ni sibuk-sibuk nak hantar FYP, final year project, dengan ada yang exam, ada yang sebagainya, tapi boleh berkorban dalam keadaan nak dapatkan ilmu. Maka ini yang Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam keadaan yang kita tidak tahu nilai yang Allah bagi, tapi Allah pilih kita. Maka dalam keadaan insya-Allah kita cuba tengok dalam satu hadis Nabi SAW sebut, hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang kita selalu dengar, Imam selalu baca doa dan kita sendiri pun tahu, yang mana disebut ya mukhallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau kama qala. Dalam hadis ni dari mana mafhum dia, wahai yang membolak-bolakkan hati. Membolak ni yang mengatur segala atur cara dalam hati kita, tetapkanlah hatiku di atas agama. Maka dalam keadaan Nabi SAW, yang mana kita tahu Nabi ini diciptakan dalam keadaan yang maksum. Setiap kesalahan yang Nabi lakukan, maka Allah akan perbetulkan dan diampunkan dosa. Tapi Nabi SAW tetap dalam keadaan walaupun maksum, Nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar Nabi, hati Nabi ini ditetapkan. Ditetapkan apa? Pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersabit dengan kita lebih-lebih lagi. Sebab tu dia katakan, bila kata main soal hati ni, yang cakap boleh kita pun tak awal balik awal mak 20 cinta dah. Jadi dalam keadaan kita tak mampu nak kawal mengenai hati, nak cerita bab cinta pun esok kena cerita bab cinta lagi. Jadi hari ni kita main bab hati dulu. Dalam satu hadis Nabi SAW mafhum yang Nabi sebut, Nabi kata mengenai hati ini bagaikan penghulu dalam badan. Dalam badan ni kita ini ada satu anggota yang akan memainkan peranan yang disebut sebagai dalam hadis as-sultan, sebagai satu yang memimpin seluruhnya. Baik itu maka baiklah semuanya. Maka para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dikata yang sultan dalam badan itu? Maka Rasulullah SAW menyebut yang dikatakan yang memerintah dalam hati itu adalah al-khuluq, yang dikatakan hati. Maka muslimin muslimat dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita nak balik tadi, nak baik tak baik, mesti kita tengok pada hati lah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang muka belah-belah ni segok dah, baru nampak mereka ni segok ya. Tapi mulut kita tak tahu sebab apa, bosoknya hati. Dia jalan kat pasar malam, dia tengok hitam melegit, aku putih lagi, dia kata. Tu dalam keadaan datang dari mana-mana hati, padahal muka segok gila, putih melepok, Allah tengok dari jauh cayak malilih liok. Tapi bila tengok dia nampak fizikal yang belum menentukan hati tadi. Duduk dekat pasar malam, dia tengok aku dengan dia baju aku cantik lagi. Tengok dia kata tu dia pungkok besar bonek kereta, dia kata tu hati. Sebabkan hati tadi dia melahirkan apa yang dia nak kata, maka itu yang keluar daripada mulut dia. Berdasarkan daripada apa? Hadis Nabi yang kata datang daripada hati tadi, maka akan keluar anggota badan nak buat maksiat, datang daripada hati. Hati kata, bro, lu takkan duduk saja bro, takkan tengok saja aku bro, lu nak semayang apa awal lagi, dia kata semua datang daripada hati. Sebab tu dalam keadaan bila kita Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, ayat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbalik pada Allah sebut orang nak berjaya kena solat dengan khusyuk. Nak solat dengan khusyuk, maka disebut bila mana kita nak kita ini nak memperbaiki dunia, maka memperbaiki manusia. Kalau kita nak memperbaiki manusia, maka perbaiki hati. Kalau kita nak memperbaiki hati, maka perbaikilah solat kita. Nampak tak kaitan di antara satu-satu? Saya tanya muslimin muslimat yang ada dalam ni, siapa yang tadi sembahyang isyak dia boleh mayang khusyuk, angkat tangan. Ada tak? Yang tadi sembahyang isyak memang dia khusyuk gila, tak fikir nak datang apa dah. Tu imam rukuk pun dia tak rukuk, nak kata khusyuk tak khusyuk. Dia kata ustaz lah, dia kata ni saya ni tadi sembahyang khusyuk, tu imam rukuk, saya sampai sudah tak rukuk, nak kata khusyuk. Tu bukan khusyuk, bengok. Tu nampak hang bukan khusyuk, hang dah hilang lost dah. Ada tak kat sini yang hadir dalam malam ni yang khusyuk tadi solat? Cuba angkat tangan nak tengok. Memang boleh bagi tag dia kata, sebab bukan tag saya, boleh bagi. Ada tak? Tak ada, sebab kita setengah sembahyang ni Allahu Akbar, tengok atas, tengok syirik. Cicak 2 ekor, sekok gemuk, sekok kurus. Awak yang sekok ni kurus, tengok semayang tu dia boleh susah hati. Sebab apa? Sebabkan pasal cicak tadi. Awak sekok ni kurus, tak makan kot. Dia boleh susah hati sebabkan cicak tadi. Masalah rumah tangga cicak tu dia boleh fikir. Dia tunduk bawah sat, dia angkat balik kepala. Yang kecil ni hilang, jahat semua, besar ni makan kok.
Tu tengah semayang dia tengok pula, banyaknya lubang. AJK Masjid Al-Jazari ni tak buat kerja aku. Dia pegang, Ustaz Hamdan selagi, Ustaz doa dia nak jumpa. Sebab dia nampak ada, dia kira-kira ada 18 lubang atas kepala dia. Bocok. Dia jumpa Ustaz ni, apa Ustaz ni ada bocok 18. Ustaz kata, hang tengok time mana? Time semayang tadi saya kira sampai ke belakang ada 18 lubang. Sebab apa? Sebabkan bila mana hati dia tidak bertaut, yang katakan fahablum minallah wa hablum minannas, tidak ada pergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tengah solat pun boleh jadi macam-macam. Katanya kita yang nak jadi tu imam pun kadang-kadang sangkut habis. Sebab apa? Hati kita tak betul. Angkat takbir, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu makmum kita belakang ada 3 orang. 2 orang pekak, seorang umur 80. Seorang sebenarnya ketak-ketak lah, seorang 2 orang lagi pekak agak-agak nak baca apa. Dia kata tiba qul huwallah, sudah baca panjang-panjang dia bawa dengar. Duk sat dengar sat lagi tu dia 30 biji kereta main parking kat pakai keliling Masjid Al-Jazari tu. Main parking penuh agak-agak main berumun main agak-agak nak baca apa. Dia kata kalau aku tiba baca qul huwallah ni nampak cerai sangat. Faham cerai benda apa? Nampak lekeh sangat dia kata ni. Dia tiba Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Padahal tadi nak tiba qul huwallah kan? Sebab apa? Sebabkan hati dalam keadaan hati kita sentiasa diuji. Jadi dalam keadaan muslimin muslimat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak rasa untuk serang anak rasa yang tu dulu. Ada anak cakap lagi pakat memang untuk tiba seorang juga lah. Jadi kita bagi pada panel nampak dia ketak-ketak tangan dulu take darah. Jadi insya-Allah kita bagi peluang pada ni nak rasa mungkin sebuah sikitnya mungkin terjawab lah. Dalam keadaan kita sebelum habis, dalam keadaan Nabi sebut dalam satu hadis mafhum dia Nabi kata ketakwaan itu bermula di sini. Nabi ulang 3 kali pada sahabat, ketakwaan itu mula di sini. Ketakwaan itu mula di sini. Nabi tunjukkan pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan ini kita tahu, yakni bila mana kita nak bertakwa kepada Allah, yakni takut kepada Allah, kena jaga hati kita insya-Allah. Sekadar itu dulu. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada saudara yang berisra. So bercakap mengenai hati itu memang satu benda yang penting. Sebab saya dah baca dalam sebuah buku, penulis dia saya tak ingat tapi tajuk dia saya ingat. Isteriku I Love You. Seorang penulis daripada Indon, tebal kat buku dia. Saya tak ingat nama dia Azhar. Isteriku I Love You nama dia. Saya tak pasti dan dia kata salah satu proses kita nak memilih calon isteri atau calon suami adalah kita perlu benar-benar hubungan dengan Allah kita itu berada pada tahap yang tertinggi. Sebab benda yang kita nak minta dekat Allah tu, benda yang kita nak mohon atau doakan Allah tu, supaya calon yang tak kita nak, calon yang tak kita minta itu untuk jadikan sebagai seorang isteri atau seorang suami adalah calon yang terbaik untuk kita hidup bersama-sama sehingga dunia dan untuk kita hidup bersama-sama dunia dan akhirat sehingga ke akhir hayat. So jikalau hati kita penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa dengan Allah SWT, mungkin takut pemilihan jodoh atau calon kita itu adalah bukan daripada lintasan atau kurniaan Allah SWT, tapi takut dia datang daripada syaitanur rajim. Jadi kita elakkan benda macam itulah. Jadi insyaAllah terus kepada Ustazah untuk soalan yang kedua. Kita tadi bercakap mengenai hati kan? So next, hati mungkin kita perlu satu step persediaan atau persiapan yang kita hendak perlu lakukan untuk kita bergelar sebagai seorang raja sehari. Atau tidak pun tak pun kita hendak persediaan atau permulaan untuk kita sama-sama melangkah ke dalam proses. Contohlah orang kata khitbah lah, nak angkat tunang dan sebagainya. Apakah peringkat atau persediaan yang perlu seorang hamba Allah untuk berlaku, untuk benar-benar dia bersedia untuk masuk ke alam itu. Jadi insyaAllah saya teruskan kepada Ustazah. Tafadhal, syukur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد الموحى إليه من ربه إياك نعبد وإياك نستعين. Padamu kami menyembah, padamu kami mohon pertolongan. Mic ni kuat ke? Belakang boleh dengar? Kuat?
anak kita main belon. Cik moderator, syukran. Seterusnya, yang saya kagumi, sahabat panel, susah nak cari anak muda hari ini berjiwa hanzalah. Datang seruan jihad, dia sanggup pergi sahut meskipun baru nikah. Doktor, tengok ingat Cik Abang belakang. Ustaz Yaakob Yusra ni, ya? Saya dulu Abang Izin nak datang sini tak jumpa signboard yang jelas ke sini. Hidup kita kalau tak ada signboard yang jelas memang mudah sesat, ya? Tapi muncullah ada anak muda berjiwa seperti ini sanggup gantikan saya ketika itu. Moga-moga akan lahir ramai lagi pelapis-pelapis hebat kat sini. Mudah-mudahan. Pelapis ada kat sini, ya? Tadi sangkut hampir setengah jam dekat pintu pagar. Lama kalian tunggu, ampun maaf. Hebat, bagus betul orang-orang tentera ni, ya? Teliti. Baik. Boleh saya tukar mic ke? Saya rasa tak kuatlah mic. Adik, kuat yang ni kan? Okey, ni baru best. Tak sampai pula. Tak apa, berdiri. Okey. Adik-adik yang kau muliakan sekalian, PJK pelaksana, ya, buat program untuk kita semua. Kita sangat perlu mensyukuri mereka ini. Dengan kebaikan mereka, maka kita dapat bersama pada malam ni. Semua kat sini nak nikah ke? Direct to the point. Adik, akak bukan nak suruh adik tak sabar nak nikah, macam kesimpulan yang didapati oleh moderator bila baca buku akak, ya? Sebelum tu terima kasih sebab sudi pilih tajuk Risalah Hati Raja Sehari, novel terbaru akak. Kali ni akak buat nipis je sebab takut adik tak nak baca, nampak tebal. Nipis saja, ya? Berkenaan dengan apa? Bukan suruh nak nikah, bukan, ya, itu normal lah ke, tak suruh pun nak juga, ya. Dalam novel tu sebenarnya akak meletakkan watak dan juga latarnya pada hari pernikahan. Tapi akak ada agenda yang lebih jauh, bukan soal cinta saja, ya, tapi agenda perpaduan ummah ada dalam tu. Bagaimana nak menguruskan perbezaan pendapat, bagaimana kita nak jelaskan fiqh mar'ah secara yang membumi kepada ummah. Adik, kami kaum wanita payah betul nak melangkah dalam hidup ni sebab kami hidup dikelilingi oleh pelbagai persaksi. Akak nak ada keberanian cakap kat depan ni, ada pelbagai persepsi manusia. Perempuan tak sesuai cakap kat depan. Itu persaksi, mana dalilnya? Kat sini kita perlu jelas dengan ilmu supaya kita tak mudah goyah. Dan ini akak cuba sampaikan dalam buku Risalah Hati Raja Sehari. Ada isu contoh berpakaian. Ada orang pakai kerongsang gantung-gantung kat sini, ada tak? Ya. Ada orang kata dia bertabarush tanpa dia jelas apakah maksud tabarush sebenar. Kesian dia. Dia nak berhias cara macam tu ikut suka hati dia lah, ya. Itu akak cuba sampaikan secara ilmiah. Apa yang tak boleh, apa yang boleh. Dan biarkan wanita itu merasai apa yang wanita pada zaman Nabi rasai. Dari sudut banyaknya kebebasan yang ada sebenarnya, tapi telah dibatas-bataskan oleh banyak persaksi. So kita kembali kepada petunjuk Quran dan Sunnah yang sebenar, sirah yang sebenar. Itu yang akak cuba bawa. Dan akak cuba bawa juga supaya masyarakat baik sangka, tahu menguruskan perbezaan-perbezaan pendapat, ya. Itulah antara isi Risalah Hati Raja Sehari, buku terbaru akak. Promotion ke ni? Terima kasih UPNM. Okey, adik, semua orang, ya, kat sini normalnya nak nikah belaka, ya. Itu persoalan yang memang akan kita fikir dan perlu pun kita fikir. Sebab hari ni, dek,
laporan statistik menunjukkan setiap 15 minit akan ada satu perceraian. Orang-orang yang bercerai tu, Dik, masa usia dia besar-besar adik ni, dia ada ke niat, aku nak nikah nanti, aku nak bercerai. Ada tak kat sini? Cuba angkat tangan. Tak ada kan? Fitrah manusia nak bahagia, nak baik-baik. Tapi sebab apa tak mampu nak kecapi apa yang dia cita-citakan? Sebab tak ada persiapan sebelum masuk ke alam tu. Akak bagi adik analogi. Bayangkan ini pasir. Pasir, ini lautan. Semua ni lautan, ya? Akak nak masuk ke dalam lautan ni. Persiapan akak, cubalah akak sediakan satu sampan buruk macam ni, ya? Yang akak paku cikai-cikai lubang sana sini. Akak nak masuk ke lautan yang menggelora, ya? Dalam lautan ada apa? Air lagi. Buaya. Ada apa? Ikan jaws lagi. Terumbu karang yang berwarna-warni mungkin indah, ya. Apa lagi? Ikan buntal, ikan kembung, jenuh nak sebut, ya. Yang besar-besar sikit. Apa dia? Kapal, ya. Kadang-kadang dia ada taufan yang bergila. Kadang-kadang tsunami. Kadang-kadang kat gelodak dia tu, bawah dia tu, ya, dia hitam pekat. Dia berkelodak, ya. Sangat mencabar lautan tu. Dan kat sana ada pulau impian. Adik, dengan sampan buruk akak ni, nak sampai ke pulau impian tu, sakit tak sakit nak redah lautan ni? Sakit deh. Bila-bila masa saja boleh karam. Bila-bila masa saja boleh dilibas oleh ikan kembung, ya. Sebab sampah buruk, ya. Tapi kalau adik bayangkan, adik siapkan itu adalah battleship. Bila ada taufan, dia keluar sayap, boleh terbang, ya. Kalau tsunami menggila ke atas, dia jadi kapal selam, masuk ke dalam. Bila dia nak main tapi pasir balik, dia bertukar menjadi motor EX5. Tak syakir. Okey, tak apalah. Best, ya. Rasa angin. Maka, antara sampan buruk tadi dengan kapal battleship, mana agaknya lebih berpotensi jauh untuk sampai ke pulau impian? Cerdik belaka orang kat sini. Boleh fikir kan? Itu yang kita nak ada ilmu. Kita buat forum, kita jelaskan kenapa perlu faham soal cinta, soal nak urus hati, supaya sebelum adik masuk ke alam rumah tangga, adik ada persiapan yang mantap. Begitu juga, ya, analogi adik nak daki satu gunung. Sebelum daki gunung tu, antara persiapan tali rafia ataupun tali ni, ya, dengan satu orang lagi persiapan dia tali padu, tali yang kukuh. Pernah tengok tak dokumentari orang putih panjat gunung? Hebat tali dia kan? Sekali ini memang kukuh tali dia, boleh tawan batu-batu yang tajam untuk naik ke atas, ya. Mana lagi mampu untuk sampai lebih jauh ke atas? Orang yang tak berapa prepare ke orang yang prepare? Adik cerdik belaka. Itulah impian akak pada generasi muda. Jadi orang yang prepare sebelum buat sesuatu. Adik, kalau adik tak jenuh-jenuh buat latihan dekat UPNM ni, latihan fizikal, kecerdasan fizikal ni, ya, kecergasannya, disiplinnya, macam-macam yang adik lalui di sini, agak-agaknya, ya, adik mampu tak nak hadapi cabaran macam dekat Lahad Datu, tersusun, ya, berperancangan. Tak mampu kan? Semua benda perlu ada preparation dia, latihan dia, ya, kepayahan dia. Jadi akak mulakan persiapan paling penting untuk adik masuk ke alam rumah tangga ialah Raja. R-A-J-E. R untuk apa? Roh. Roh kita kena siap, dik.
Kalau sekarang ni roh adik tak berapa seronok pun nak baca Al-Quran, jangan harap nanti adik dah nikah, adik boleh membahagiakan seluruh ahli keluarga itu dengan Al-Quran. Ya. Dan adik, kalau tanpa roh, hidup kita ni macam patung yang berjalan kering. Tak ada rasa nak bangun awal untuk jumpa Allah. Tak ada rasa nak kejutkan ahli keluarga kita malam bangun tahajud dengan Allah ni. Ya. Hidup jadi tak best sangat. Hilang satu nikmat yang sangat besar. Nikmat dunia dalaman tu dirasai. Itu roh. Sekarang kena prepare. Ada zikir yang kita target setiap hari. Ada hubungan dengan Quran yang kita jaga. Buat orang mutaba'ah amal kita. Solat duha kita, witir kita, bagaimana. Semua ni akan buatkan hidup adik jadi best, jadi tenang, jadi penuh nilai. Ya? Dan keluarga adik pun akan menikmati kebahagiaan tu nanti. Adik, inilah yang membezakan kita orang Islam dengan orang yang tak ada Allah dalam hidup dia. Bina hubungan sungguh-sungguh dengan Allah. Moderator kita banyak sebut tadi, bagus ya. Seterusnya A. Apa A? Akal. Akal kena siap. Kalau kita tak siapkan akal dengan banyak baca buku, banyak mendengar, banyak menuntut ilmu, nanti kita akan menderita penyakit bodoh. Bila menderita penyakit bodoh, dalam rumah tangga timbul satu-satu isu konflik. Kita susah nak buat keputusan yang rasional. Ambil jalan penyelesaian yang bijak. Sebab ni pengap. Kurang baca, kurang mendengar. Kesian kita nanti. Berapa orang kat sini sementara tunggu saya yang sedang sangkut dekat pagar tadi, dekat setengah jam kat situ, dia menanti sambil baca buku. Berapa orang saya nak buat adik ipar ni? Dia nak kurang macam tu. Ya? Malu nak ngaku. Tapi itu antara benda yang kita boleh muhasabah, ya. Kita isi masa dengan apa? Ya. Antara benda yang kita tak boleh kawal, beginilah ada kelewatan, ada terpaksa menanti. Tapi kita tak akan rasa benda tu beban, boring dan sebagainya kalau kita manfaatkan waktu ketika tu dengan membaca atau apa saja yang bermanfaat, ya. Seterusnya A, J. Apa J? Jasmani. Nabi pesan kat kita, moderator, kalau nak pilih pasangan, pilih yang bagaimana? Kalau nak pilih isteri lah bagi lelaki, pilih yang bagaimana? Soleha. Tengok faktor agamanya. Itu yang Nabi pesan kan? Fasfar bizatiddin taribat yadak. Itu teori yang Nabi pesan. Tapi bila masuk pada aplikasi, pada realiti, bila sahabat nak pergi pinang seorang perempuan, Nabi juga suruh tengok faktor-faktor fizikal dia, jasmani dia. Nabi kata, kamu hantar orang pergi cium bau mulut dia. Bukan lelaki tu cium, wakil perempuan lah pergi cium. Dia ni jenis gosok gigi ke tak? Kalau tak gosok gigi, nanti jadi isteri payah nak cium, tak selera. Ya. Bahkan Nabi suruh tengok dia punya tapak kaki bagaimana, ya. Tengok faktor kesihatan dia. Menunjukkan kat sini, walaupun teorinya Nabi suruh tengok agama, tapi faktor-faktor jasmani itu pun diraikan. Kebersihan, ya. Sebab tu kena jaga jugalah. Pakai matching tak matching, kena jaga, ya. Subai'ah al-Aslamiyah dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bila mana beliau ini kematian suami, beliau dalam tempoh iddah, ya, mengandung. Dan bila lahir je anak, habis tempoh iddah tu, apa yang beliau buat? Beliau bersolek pada wajahnya. Dan Nabi kata, semoga Allah memberkati Subai'ah al-Aslamiyah yang berhias untuk para peminangnya. Ya Allah, fahamnya Islam pada fitrah wanita. Wanita dan bedak tidak dapat dipisahkan. Siapa berani kata bedak itu tabarush? Ini saya sebut dalam buku Risalah Hati Raja Sehari. Tapi dik, jangan bersolek yang keterlaluan, ya.
Sebab tu para ulama juga pesan kita sentiasa moderate, sederhana. Ya, kata Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, saya tak memuji wanita yang meletakkan terlalu banyak warna pada wajahnya. Tawaduk hati Syekh ni, dia tak kata haram. Sebab selagi benda tu tak ada dalil yang soleh dan sahih dalam Islam, ulama cukup takut nak kata benda tu haram. Tak ada ulama yang kata makeup tu haram, ya, secara jelas. Kalau ada pun akan diperselisihkan isu tu, betul tak betul, ya. Maka kita bersederhana. Itu A. Minta maaf, itu C, jasmani. Seterusnya A, yang terakhir A, apa persiapan kita? Akhlak. Kena fahamlah cara komunikasi lelaki perempuan. Pandai raih lelaki. Kena faham orang perempuan ni, kalau dia ngadu apa-apa, dia nak empathy dulu, baru solusi. Contohnya apa? Dia jatuh, ya. Lepas tu lutut dia luka, dia pun ngadu dekat cik abang dia, abang lutut luka ni. Orang lelaki pula akhlak dia, dia suka beri solusi terus. Ya, pergilah ambil minyak afiat, nak cak kampak ke, dia bagi solusi. Perempuan nak macam mana? Empathy dulu. Awak sakit ke? Luka kat mana? Abang tolong sapu. Ini semua skill-skill akhlak suami isteri yang perlu dibelajar, diraikan. InsyaAllah rumah tangga lebih harmoni dan bahagia, high class insyaAllah. Apa persiapannya tadi? Ulang kaji balik. R untuk apa? Roh. A, akal. C, jasmani. A, akhlak. Saya baru bagi satu contoh. Nak contoh yang 1000 lagi, kena buat bengkel lain. Okey, wallahu a'lam. Masih diucapkan kepada Ustazah. InsyaAllah satu perkongsian yang bagus, Raja, R-A-G-A. Jadi insyaAllah kita ambil sebagai satu bekalan untuk kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, bercakap mengenai masyarakat sekarang ada alasan. Apa maksud saya dengan alasan ni? Bila suruh kahwin, lihat tu kerja tak ada lagi, duit tak pernah ada, suruh kahwin, lihat tu apa, saya nak habiskan masa dengan keluarga dan sebagainya. Berbagai macam-macam alasan yang bagi. Tapi bila pak-mak ajak keluar sekali, boleh pula kan. Jadi insyaAllah benda tu kita nak cuba elakkan dan cuba kita jauhkan. Jadi insyaAllah saya tertarik dengan nak kongsi bersama-sama dengan audiens mengenai kisah Julaibib, iaitu seorang sahabat Rasulullah SAW. Bila setelah ada kongsi tadi tentang konteks patuh pemilihan seorang isteri atau suami. Kisah seorang Julaibib ni adalah seorang Nabi, seorang sahabat Nabi yang cukup kata gelap, hitam dan pendek. Kata tak handsome lah kan. Tetapi Julaibib ni penuh dengan perasaan wara' atau tawaduk dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW suruh sahabat ni kahwin. Julaibib kahwin. Tapi Julaibib cakap, siapalah nak kahwin dengan saya? Saya ni siapa sangat dah hitam, pendek, tak handsome dan sebagainya. Kan? Tetapi Allah izin Rasulullah SAW telah masuk Minang seorang puteri sahabat Rasulullah SAW yang kata anak dia ni memang cukup cantik, cukup solehah. Tetapi bila first impressions Rasulullah SAW masuk Minang anak dia, si bapa atau sahabat Rasulullah SAW cakap, dengan siapa kamu nak minang anakku? Dan Rasulullah cakap, dengan Julaibib. Terus ayah dia berubah muka. Kan? Siapa nak menantu tak handsome kan? Menantu tak handsome. Lepas tu bila anak atau puteri dengar kisah tu, puteri dia terus keluar dan cakap, siapakah yang telah meminang aku itu? Dia adalah Rasulullah SAW. So nak cakapnya di point di sini adalah, bila kita memilih seorang isteri atau seorang suami yang ada padanya faktor agama yang cukup baik, tak kisahlah bila Allah izin si isteri telah muka dia accident ke kan, sakit ke dan sebagainya, cinta itu tetap bersama-sama dengan hati mereka bila kita satukan di atas dasar cinta kerana Allah SWT. Okey, jadi insyaAllah macam di panel lah. Okey, jadi insyaAllah saya nak teruskan kepada saudara Urus. Okey, permintaan daripada pihak Urustia, jika sesiapa tuan-tuan dan perempuan ada segala jenis bentuk soalan,
sila SMS atau buat pesanan ringkas kepada 019 3954 714. Ulang balik, 019 395 4714. Dan soalan itu kita akan pancarkan ke hadapan dan kita akan bincangkan bersama-sama dengan ahli panel kita pada malam ini. Jadi insyaAllah saya terus kepada saudara Yusra mengenai saat anda pernah berkahwin. Anda pernah berkahwin. Okey. Bila kita anda pernah, maksudnya anda pernah menjadi seorang raja sehari. Nak tanya Ustazah dah lama dah. Kan? Yusra baru tak sampai setahun tak sampai setahun lagi kan? Tak sampai setahun lagi melangsungkan perkahwinan. Di saat Tok Kadi tu, di saat Tok Kadi menyampaikan lafaz sakinah tu kepada saudara Yusra, apa yang dalam saat perasaan hati tu, apakah yang terdetik? Dan apa tindakan bila anda berada dalam situasi keadaan macam tu? Sebab anda sekarang sah. Telah sah kepada anda adalah telah sah kepada anda seorang isteri untuk anda bimbing dan anda bawa sehingga akhirat. Jadi insya-Allah sila kita bincang bersama-sama. InsyaAllah, terima kasih Tuan Moderator. Dia nak terus pada soalan apa yang rasa tak tahu rasa apa lah masa nikah tu. Best. Tazah kata best, kalau saya 4 kali best lah. Sebab baru sangat. Jadi dia bila nikah ni, kalau kata perasaan tu yang pertama, bila berbalik pada soalan, bila lepas lafaz sakinah, aku terima nikahnya Izzatul Akmal binti Rosli dengan mas kahwin RM525 tunai. Bila saya pula, Khadi yang ambil je tu pula ayah dia tu pula kami duk lawan tukar kuliah dulu. Dan salah sebab saya boleh berceramah pun sebabnya sebab pula ayah dia satu kaedah yang ayah dia bawa, yang saya tarik boleh kongsi sana. Ayah dia buat pada saya bila saya nak kawan dengan dia kata kalau kamu nak kawan dengan saya, isteri saya sekarang lah yang sah. Waktu tu tak sah lagi. Saya abang ni, saya nak kawan dengan kamu, dia berkenan tengok. Walaupun dia pakai niqab apa semua, tapi berkenan tengok tu. Dia kata kalau nak kawan, jumpa ayah. Tu saya tu tak fikir banyak. Waktu tu tingkatan 6 baru. Tingkatan 6 staff. Tak ada ambil staff, saya masuk IPNM. Dia kata saya terus pergi jumpa ayah dia. Lepas tu dalam proses perkenalan tu, ayah dia kata nak kawan-kawan tak ada masalah. Apa jangan buat benda haram dah. Kuligang pakai barang. Pak dia kata tu. Saya ingat sampai kelak. Jadi bila dia kata macam tu, saya kata okey cantik, dia bagi kawan. Balik tu saya mesej, dia kata cantik, ayah dah pergi kawan. Lepas tu dia kata kawan macam mana? Kawan lah. Oh, saya ingat kawan tu boleh keluar dating dah. Tak boleh lagi. Jadi tak apa, dalam keadaan ayah ada ujian yang dia bagi hari pertama, CMP tu, benda pertama ayah dia buat, ayah dia bentang sejadah. Bentang sejadah dulu. Saya kata paidah aku. Bentang sejadah dulu. Lepas tu saya tanya muslimin-muslimat yang ada dalam ni, sebelum nak pergi kepada perasaan tadi, persediaan dulu. Ustazah tadi dah cerita bahawa persediaan, tapi ni persediaan sebelum kahwin. Kalaulah kita sekarang solat 5 waktu pun kongkang-kongkang pergi terbalik pergi mai, susah. Kalau dalam keadaan kita orang tolak nak jadi imam pun tak boleh lagi, itu masalah. Saya habis dah kata bila tolak nak jadi imam tak apa, sembahyang asar, sembahyang asar tak kena bunyi apa? Bunyi Allahu Akbar, sami Allahu liman, Assalamualaikum warahmatullahi. Doa pun tu je. Tak apa, tunggu dalam keadaan sebelum tu dah dalam keadaan bulan puasa pula. Ayah dia hantar mesej, dia kata boleh datang rumah kita buat buka puasa sekali. Saya kata cantik, boleh tengok sekali lagi. Markah tu dah markah lah, dia declare lah markah. Sebab Pak dah pergi keizinan. Tak apa, saya kata pi. Saya terlupa yang satu lagi ujian. Malam mana ada semayang baca belat. Malam semua semayang maghrib, semayang isyak, semayang tarawih. Confirm kena baca dekat. So dia bagi alasan lah, ni saya korang tak ada, tak payah malu. Bila pergi sana tu, Allah, saya terlupa yang saya terlalu excited nak tengok bakal isteri tu. Waktu tu walaupun dalam proses lagi tu, tapi ayah dia uji satu persatu tu, bagi kita ada persediaan secara tidak langsung, neutral dia mat. Bila masuk dalam rumah tu, saya dah nampak dah sekali lagi hamal kuih sejadah sekali lagi. Makan ni tak lalu dah. Sebelum makan, sebelum tu ayah dia buat tahlil, bagi buku Yasin kat saya. Ni minta jadi khalifah ramai orang. Khalifah baca Yasin tu dia kena pegang betul kali Yasin ni, pegang mula-mula. Tak apalah baca, apa tu dengan baca doa, nak baca doa terlupa, doa makan pun terlupa. Tu dia kata punya ketat. Dia kata persediaan tadi bila habis mayang pun semua alhamdulillah lah. Kebetulan waktu tu ada lah, tak ada mahir, cuma ada ilmu nak jadi imam, khalifah dan untuk baca Yasin, kemudian untuk baca semayang tarawih. Kebetulan waktu tu